Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ini, Cikgu Ida akan menyambung lagi perkongsian berkaitan dengan sejarah tingkatan 5, bab 8, membina kemakmuran negara. Subtajuk yang akan Cikgu kongsikan hari ini ialah berkaitan dengan tajuk 8.1, Pembentukan Dasar Ekonomi Baru. 8.2 Pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru. Standard pembelajaran yang ingin cikgu capai ialah pelajar dapat menjelaskan pembentukan dasar ekonomi baru. Kedua, pelajar dapat menghuraikan pelaksanaan dasar ekonomi baru. Kita lihat pembentukan dasar ekonomi baru. Dasar ekonomi baru dilaksanakan pada tahun 1970 hingga 1990, iaitu memakan masa selama 20 tahun sebagai salah satu rancangan pembangunan ekonomi dan perpaduan kaum. Ianya dilancarkan melalui rangka rancangan jangka panjang pertama yang merangkumi 4 rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia, dari rancangan Malaysia kedua hinggalah rancangan Malaysia kelima. DEB bertujuan untuk memulihkan ketidakseimbangan sosioekonomi antara kaum, kawasan dan wilayah. Secara umumnya, latar belakang pembentukan dasar ekonomi baru bermula dengan Majlis Perundingan Negara yang ditubuhkan pada tahun 1970 untuk mengadakan garis panduan bagi kerjasama antara kaum dan integrasi nasional untuk memupuk identiti kebangsaan dalam kalangan rakyat. Maka terbentuklah dasar ekonomi baru yang dikenali sebagai DEB. Antara tokoh yang terlibat dalam merancang dan merangka dasar ini ialah Dr. Rais Saniman, Dr. Jas Verellen dan Dr. J.R. Parkinson daripada Britain. Antara matlamat utama dasar ekonomi baru ialah untuk mencapai perpaduan dan kesejahteraan kaum dengan menggunakan strategi yang bersifat serampang dua mata. Apakah strategi dasar ekonomi baru? Strateginya ialah untuk membasmi kemiskinan dengan menambah pendapatan dan memperbanyakkan peluang pekerjaan kepada rakyat tanpa mengira kaum. Kedua, DEB juga bermatlamat dan berstrategi untuk menyusun semula masyarakat bagi mengurangkan dan menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. Seterusnya, kita lihat pula apakah isu sosioekonomi semasa dasar ekonomi baru dilancarkan. Terdapat 4 isu utama yang diambil kira oleh kerajaan. Antaranya ialah jurang sosioekonomi antara Bumiputera dengan bukan Bumiputera. Kedua, jurang sosioekonomi antara pantai barat dengan pantai timur. Ketiga, jurang sosioekonomi antara masyarakat desa dengan bandar, dan jurang sosioekonomi antara negeri. Seterusnya, kita beralih kepada tajuk 8.2, Pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru. Dasar ekonomi baru dilaksanakan bertujuan untuk melahirkan masyarakat yang bersatu padu melalui agihan ekonomi yang seimbang.
Usaha ini adalah untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Terdapat langkah-langkah pelaksanaan dasar ekonomi baru. Antaranya ialah meningkatkan taraf hidup rakyat. Kedua, memperkenalkan rancangan buku hijau. Ketiga, memperkasakan peranan agensi kerajaan. Keempat, membangunkan tanah oleh pihak Felda. Kelima, pembangunan wilayah. Keenam, pemilikan modal saham. 7, pengenalan industri kecil dan sederhana. Dan yang terakhir, pendidikan untuk tenaga kerja mahir. Kita lihat satu persatu. Langkah yang pertama ialah meningkatkan taraf hidup rakyat. Taraf hidup rakyat terdiri daripada dua kategori, iaitu penduduk luar bandar dan penduduk bandar. Penduduk luar bandar ditakbirkan sebagai penduduk miskin yang terdiri daripada petani, pekebun getah, kelapa, nelayan, buruh dan penduduk kampung baru. Terdapat beberapa langkah telah diatur oleh kerajaan. Antaranya ialah melalui kegiatan gerakan koperasi, contohnya program penerokaan tanah baharu, bantuan peralatan pertanian, khidmat nasihat, subsidi benih dan baja, kemudahan kredit, pemasaran dan aktiviti pusat kemajuan peladang. Manakala aktiviti untuk meningkatkan taraf hidup rakyat di kawasan bandar merujuk kepada penduduk miskin yang disebabkan oleh pendapatan yang rendah dan masalah perumahan. Antara langkah yang dilakukan oleh kerajaan ialah memajukan pelbagai jenis perindustrian dan perniagaan untuk membuka peluang pekerjaan dan meningkatkan pendapatan penduduk. Antaranya menyediakan kemudahan kepada seperti pendidikan, bekalan air dan elektrik, jalan raya, bantuan beasiswa dan buku teks percuma, makanan tambahan kepada kanak-kanak dan program pembinaan rumah murah. Langkah yang kedua ialah rancangan buku hijau, bermatlamat untuk menambahkan pendapatan rakyat dan pengeluaran bahan makanan yang cukup bagi keperluan negara. Ianya memberi tumpuan kepada penggunaan tanah yang sepenuhnya bagi mengusahakan tanah dengan tanaman jangka pendek, perkebunan berkelompok, penternakan dan pemasaran. Dan pelancaran rancangan buku hijau ini telah dilancarkan oleh Tun Abdul Razak Husin pada 20 Disember 1974. Langkah ketiga ialah peranan agensi kerajaan. Agensi kerajaan cuba untuk mempelbagaikan kegiatan ekonomi, membuka peluang pekerjaan untuk semua kaum dan menambah pendapatan rakyat melalui peranan agensi kerajaan dengan memberi bantuan dari segi peralatan, biji benih, kemudahan pinjaman dan khidmat nasihat. Terdapat beberapa agensi yang terlibat. Antaranya ialah LKIM yang meningkatkan taraf hidup golongan nelayan. Kedua seperti peladang yang membantu pekebun kecil, petani dan peladang. Ketiga ialah Bernas yang mengawal selia sektor padi dan beras serta menstabilkan harga padi. Dan Risda pula
adalah untuk membantu penyelidikan dan penanaman semula getah. Seterusnya, langkah yang keempat ialah melalui Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan atau lebih dikenali sebagai Felda dan Pembangunan Tanah. Antara peranan yang dimainkan oleh Felda ialah memberi penduduk tanah 10 ekar untuk diusahakan bagi tanaman kelapa sawit, getah dan membina rumah kediaman. Kedua, menyediakan kemudahan seperti klinik, sekolah, pengangkutan dan koperasi Felda. Seterusnya, bekerjasama dengan kerajaan negeri untuk meneroka pembukaan tanah baharu untuk pertanian. Dan bekerjasama juga dengan Yayasan Sabah untuk pembukaan Felda bagi wilayah Sahabat di Lahad Datu dan Felda Umas di Tawau. Seterusnya, bekerjasama juga dengan Sakra di Sarawak untuk pembukaan ladang kelapa sawit. Selain daripada itu, Felda juga menawarkan skim penerokaan Felda untuk penduduk pelbagai kaum seperti Cina dan India di Felda Lurah Bilut, Felda Keratung dan Felda Sendayan. Langkah yang kelima ialah pembangunan wilayah, iaitu pembukaan tanah untuk industri getah dan kelapa sawit. Pembukaan tanah ini telah dilakukan oleh beberapa agensi tertentu, antaranya ialah Kejora, Lembaga Kemajuan Johor Tenggara, Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah iaitu Ketengah, Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara iaitu Dara dan Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan iaitu Kesedar. UDA ataupun Perbadanan Pembangunan Bandar juga telah ditubuhkan pada tahun 1971 yang berperanan dalam sektor pembangunan industri dan bandar baru, seperti tertubuhnya Bandar Tun Hussein On di Ceras dan Bandar Baru UDA di Sekudai, Johor. Seterusnya, langkah yang keenam ialah menggalakkan pemilikan modal saham. Ianya memberi peluang kepada kaum Bumiputera terlibat dalam pemilikan saham syarikat perdagangan. Ianya bertujuan untuk meningkatkan jumlah pendapatan dan taraf hidup mereka. Usaha ini dapat menambah pemilikan modal saham Bumiputera dalam sektor korporat melalui pemodalan nasional berhad. Ianya juga melancarkan amanah saham nasional dan amanah saham Bumiputera. Seterusnya, amanah saham Malaysia untuk kaum bukan Bumiputera. Langkah yang ketujuh ialah menubuhkan industri kecil dan sederhana yang merujuk kepada industri pembuatan barangan menggunakan modal yang kecil dan tenaga kerja yang tidak ramai. Peluang untuk menjadi usahawan muda dalam industri desa dan industri kecil dan sederhana. Ianya juga adalah suatu usaha untuk memperbaiki taraf hidup rakyat dan menambah daya pengeluaran dan pendapatan rakyat dan negara. Antara contoh IKS ialah industri kraft tangan, makanan, pakaian dan inap desa seperti Best Farm Co, Nurul Food Industry Enterprise, Ramli Food Processing Sendirian Berhad dan Faiza Marketing Sendirian Berhad. Ianya adalah salah satu usaha kerajaan ialah memberi perkhidmatan pinjaman
insentif dan nasihat melalui Bank Bumiputera, PMB, Agrobank, Skim Pinjaman Khas Pertanian dan Amanah Ikhtiar Malaysia. Manakala, langkah yang terakhir ialah menyediakan pendidikan tenaga kerja mahir. Kerajaan telah mengambil langkah untuk melahirkan tenaga kerja mahir yang mampu menampung keperluan dalam bidang pertanian dan perindustrian. Antara usaha kerajaan ialah menyediakan asas latihan kemahiran melalui mata pelajaran kemahiran hidup di peringkat sekolah. Melibatkan 2 jurusan pendidikan menengah iaitu sekolah akademik dan sekolah vokasional. Terdapat contoh sekolah teknik dan vokasional, maktab perguruan teknik, politeknik, Universiti Teknologi Malaysia dan Institut Teknologi MARA juga telah ditubuhkan. Terdapat juga tawaran kursus kemahiran dalam pelbagai bidang seperti di Giat MARA untuk menampung tenaga kerja mahir. Ialah antara beberapa contoh institusi yang telah ditubuhkan oleh kerajaan bagi melahirkan tenaga kerja mahir di negara kita, yang secara tak langsungnya memberi kesan kepada peningkatan taraf hidup dan pendapatan rakyat. Secara rumusan, semua langkah yang dilaksanakan bertujuan untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat untuk mencapai matlamat perpaduan negara yang dilaksanakan seiring dengan penjagaan alam sekitar negara kita. Kita perlulah meningkatkan taraf hidup demi kemakmuran negara. Sebagai pengakhiran, cikgu menyediakan latihan pengukuhan kepada pelajar untuk mengulang kaji mata pelajaran sejarah bagi tajuk bab 8, 8.1 dan 8.2. Setakat itu sahaja perkongsian dari cikgu. Cikgu ingin merakamkan ucapan sekian terima kasih dan jangan lupa subscribe channel Sejarah Cikgu Ida. Dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan terima kasih.